Assalamualaikum dan apa khabar semua? Saya Rasidi Baratzi dan terima kasih sekali lagi kerana bersama saya di dalam rancangan Janji Temu Bersama RAS. Pada hari ini saya bersama dengan Yang Berhormat Senator Datuk Jeffrydin Attan, Ahli Dewan Negara kita, dan topik yang ingin kita bincangkan adalah pembangunan modal insan untuk menjadi keluarga Malaysia yang mampan. Apa khabar Yang Berhormat? Baik. Terima kasih kerana sudi bersama RAS pada hari ini. Terima kasih. Saya nak terus bertanyakan pada Yang Berhormat, apakah pandangan YB mengenai penggunaan frasa konsep kita keluarga Malaysia ini dalam pengubahan rancangan Malaysia ke-12 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita baru-baru ini? Ya, terima kasih Datuk Ras kerana menjemput saya dalam bual bicara pada hari ini. Dan baru-baru ni Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada membentangkan rancangan Malaysia ke-12 di Parlimen dan juga di Dewan Negara sendiri, iaitu beliau menekankan konsep keluarga Malaysia. Apa yang menariknya, istilah ataupun mekanisme yang dikeluarkan sebagai keluarga Malaysia dalam keadaan negara kita menghadapi suasana pandemik COVID-19, keluarga Malaysia ni timbul. Jadi ini bererti kalau kita lihat bahawa keluarga ini perlulah sesuatu yang disayangi dan mempunyai prinsip-prinsip ahli keluarga ini, kemesraan, di mana masyarakat kita ini perlukan bantuan, perlindungan dan juga kerjasama di kalangan masyarakat kita. Di dalam sesebuah keluarga yang kita semua tahu dan semua orang ada keluarga, dia bertumpu kepada kasih sayang, kerjasama, tolong-menolong dan tidak ada orang yang tertinggal di dalam keluarga ini. Semua kita sayang seperti adik-beradik dan sebagainya. Di dalam konsep kita bernegara, kita perlu ingat bahawa kita kena jujur dan ikhlas di dalam melaksanakan yang dimaksudkan sebagai keluarga Malaysia. Kita tidak mahu ada dalam keadaan yang orang suka tikam belakang. Ini dah tidak sama seperti yang kita kendak di dalam keluarga Malaysia kita. Jujur dan ikhlas. Terima kasih Yang Berhormat. Itu jawapan yang begitu tepat sekali sekiranya kita ingin menjadi sebuah keluarga seperti dahulu, seperti di mana our forefathers, bagaimana mereka berjuang dan sama-sama bersatu untuk membangunkan negara kita Malaya ketika itu. Namun begitu, saya tertarik dengan apa yang Berhormat katakan tadi, bagaimana di waktu pandemik kita tahun lalu, bagaimana sukarnya keadaan semua orang tidak bekerja, duduk di rumah, ada yang tidak keruan, resah. Betul. Jadi penting keluarga ini bukan sahaja di dalam tetapi juga keliling kita. Apa pendapat Yang Berhormat? Kerana kalau semua masyarakat kita di Malaysia mengambil berat, mengambil tahu jiran tetangga kita dan sebagainya, saya rasa masalah pandemik ini boleh diatasi bersama. Kerana setiap orang mengambil berat. Kita jangan lagi ada sikap tak mau jaga tepi kain orang dan sebagainya. Dalam suasana pandemik ini, bukan saja di negara kita, malah di seluruh pelosok dunia, kita mengalami permasalahan, hilang pekerjaan, kurang makanan dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita perlukan semua orang bekerjasama dan mengambil berat akan hal dan keperluan orang lain. Kita jangan pentingkan diri dalam suasana ini dan kita jangan terlalu memikirkan politik. Kerana kita hendaklah above politik. Kerana sebagai masyarakat Malaysia yang mana kita pelbagai kaum dan orang rasa Malaysia ni adalah satu contoh yang baik. Bagaimana negara Malaysia yang aman, damai, mempunyai toleransi di kalangan masyarakat kita boleh bertahan sehingga ke hari ini. That's formula yang diperlukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang dinamakan sebagai keluarga Malaysia. That's a wonderful answer. Terima kasih. Baik, sebelum kita berhenti sejenak nanti untuk komersial, saya nak tanya Yang Berhormat, adakah Yang Berhormat yakin bahawa RMK12 ini boleh menjadi pelonjak akhir sebelum kita masuk gelanggang negara maju? Dan sekiranya setuju, apakah perkara yang harus kita kena work around to get to there?
saya cukup yakin iaitu kejayaan RMK12 ini sebenarnya adalah bergantung kepada masyarakatnya, iaitu modal insannya. Kalau kita ingin melihat kejayaan, modal insan itu mestilah berkualiti. Bagaimana kita nak membentuk modal insan yang berkualiti? Ada trust dia. Kerana modal insan inilah yang akan membangunkan sosioekonomi, yang akan membangunkan sosio-budaya dan juga politik. Kalau kita mempunyai modal insan yang berkualiti, yang mantap dan mampan seperti yang dikendaki oleh negara kita, saya cukup yakin bahawa apa yang dirancang oleh kerajaan ini boleh berjaya. Memang betul, tetapi kita mesti bersatu hati seperti yang Berhormat katakan tadi. Saya suka sangat dengan apa yang Berhormat katakan. Kita bukan jaga tepi kain orang, tetapi kita menjaga satu sama lain. Mungkin yang Berhormat sendiri melihat bagaimana masyarakat kita melalui keadaan yang sukar, bukan sahaja dari segi kewangan, pekerjaan, hilang pekerjaan, tiada punca pendapatan, tetapi juga secara dalaman. I feel that a lot of people are going through a lot of hardship, tetapi mereka tidak ada orang yang boleh luahkan perasaan. Jadi what is your take on that? Kita balik asas pada ajaran agama kita sebagai manusia dan orang yang berpegang kepada agama, yang terdidik. Mereka merasakan bahawa mereka tidak boleh hidup sendiri. Mereka perlu share apa nikmat yang telah diberi oleh Allah kepada orang yang dapat bekerjasama itu tadi. Dia ada nikmat lebih, dia akan membantu jiran dan sebagainya. Jadi ini yang kita perlukan, iaitu masyarakat kita perlu mengambil berat tentang hal jiran kita, masyarakat kita dan sebagainya. Orang politik ini dia mempunyai kawasan, dia mempunyai ahli dewan dan sebagainya. Jadi dia ada tanggungjawab kepada masyarakat itu. Jadi pemimpin juga adalah bertanggungjawab kerana mereka dipilih oleh rakyat dan dia tahu apa yang keperluan rakyat tengah susah dan sebagainya. Ini yang perlu mereka laksanakan amanah dan tanggungjawab ini. Terima kasih Yang Berhormat. Kita berhenti seketika. Nanti kita kembali, nanti kita akan teruskan bercerita mengenai tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan oleh setiap daripada kita. InsyaAllah. Ya. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami sebentar nanti. Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali di dalam rancangan Janji Temu bersama Ras. Saya Ras Adi Barazzi dan bersama saya ialah Yang Berhormat, sahabat saya daripada seorang ahli Dewan Negara, iaitu Datuk Jeffrey Nathan. Tadi kita bercerita, topik kita adalah pembangunan modal insan untuk menjadi keluarga Malaysia yang mampan. Dan sebelum kita berhenti tadi, kita ada bercerita sedikit mengenai amanah dan tanggungjawab. Jadi mungkin Yang Berhormat boleh sudi untuk utarakan apa pendapat Yang Berhormat. Kalau kita lihat perkembangan sekarang ini, bagaimana masyarakat kita tidak mempunyai pekerjaan, graduan kita banyak yang menganggur dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat bahawa rancangan Malaysia kita yang daripada 1 hinggalah ke 12 hari ini, saya cukup yakin bahawa mereka telah menggariskan beberapa perkara-perkara perlu untuk membantu masyarakat dan tidak sepatutnya berlaku perkara-perkara kececeran, ketirisan dan sebagainya. Ini yang kita nyatakan tadi sebagai amanah. Kenapa perkara ini berlaku? Sedangkan kalau saya mengambil contoh bahawa sepatutnya graduan yang keluar daripada universiti ini, sepatutnya mereka ada kerja. Kerja ini telah disediakan berdasarkan kepada perancangan kita di dalam rancangan Malaysia daripada 1 sehinggalah ke 12. Sudah tentunya rancangan Malaysia 1 dan 12 ini disusun mengikut keperluan masyarakat, mengikut keperluan negara kita pada hari ini.
Bukan sedikit duit yang kita laburkan kepada masyarakat. Bukan sedikit duit yang diperuntukkan bajet-bajet kepada kementerian. Sebab itu kita ingin lihat bahawa sebagai modal insan yang berkualiti, sudah tentu mereka berpegang kepada prinsip amanah dan tanggungjawab. Kalau setiap pemegang taruh ini melaksanakan tugas mereka tanpa ada keculasan atau ketirisan, saya cukup yakin perancangan jangka panjang kerajaan ini dan juga negara kita tidak timbul masalah, Datuk Ras. Jadi, pada pendapat yang berhormat dan pengamatan, apakah antara cabaran yang cabaran untuk kita dalam meningkatkan pembangunan modal insan di era globalisasi ini? Ya, banyak cabaran yang kita lihat pada hari ini ialah pertama tentang pendidikan. Kita harus memberi satu transformasi kepada pendidikan kita dan juga kepada latihan vocational ataupun TVET kita, teknologi kita. Dan hari ini kita kena lihat bahawa graduan yang perlu dikeluarkan mesti sesuai dengan pekerjaan kita hari ini. Ini satu cabaran yang kita lihat. Dan kenapa kita punya penyesuaian pekerjaan itu tidak boleh wujud, sehingga kan ramai graduan yang tidak dapat bekerja kerana tidak sesuai dengan permintaan dan sebagainya. Ini perkara yang perlu kita transformkan supaya pendidikan itu penting untuk modal insan. Kalau modal insan yang tidak ada pendidikan yang berkualiti, kita tidak boleh melahirkan pekerja yang baik dan bersesuaian dengan perkembangan 4IR ini, teknologi masa kini. Ini yang kita nak pastikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi kesihatan. Untuk melahirkan modal insan yang cergas, kita kena pastikan setiap masyarakat kita sihat. Kita kena bangunkan sumber kesihatan, klinik yang baik dan sebagainya. Kita lihat hari ini apabila berlakunya pandemik COVID-19, banyak masalah yang timbul sampai tak cukup katil dan sebagainya. Bagaimana perancangan kita? Adakah kita tidak ada langkah ataupun jangka panjang kalau kita menghadapi perkara-perkara ini? Kenapa kita tidak pernah ambil peduli perkara ini? Sehinggalah COVID-19 datang, baru masing-masing terperanjat, baru masing-masing kata tak cukup dan sebagainya kerana berlaku pandemik. Jadi semuanya ada hikmah, ya? Ada hikmahnya. Ini betul, Datuk. Ini ada hikmahnya. Kalau tidak, kita tak perasan perkara ini. Dan yang seterusnya ialah kalau kita lihat selain dari pendidikan, kesihatan dan latihan tadi, kita kena berbalik kepada didikan agama itu sendiri kepada modal insan kita. Setiap orang ada kepercayaan dan pegangan dia. Kalau hari ini kita didik anak kita menjadi orang yang lebih baik untuk masa akan datang, saya yakin sudah tentu latihan ini telah diberi daripada awal. Ini nama konsep kita berkeluarga. Kalau anak kita bijak, pegangan kita ajar jangan ada rasuah dan sebagainya, anggap ini perkara-perkara yang tidak baik dengan agama, sudah tentunya kita akan melahirkan generasi yang berpotensi untuk memimpin negara satu hari nanti. Okey, jadi yang paling pentingnya sekarang ni kita tidak boleh fikirkan mengenai pentingnya ibu bapa pendidikan kita di rumah. Jadi kita berhenti seketika. Modal insan penting dengan beberapa faktor yang telah yang berhormat beritahu tadi, kongsi tadi. Namun begitu nanti apabila kita kembali berbicara, saya ingin yang berhormat mungkin ceritakan sedikit betapa pentingnya sokongan keluarga itu untuk kita membina warga negara kita yang lebih perkasa, insyaAllah. Jadi teruskan bersama kami seketika nanti, sekiranya keluar itu kembali balik selepas ini. Baiklah, tadi kita berbicara dengan Yang Berhormat Senator mengenai pentingnya keluarga Malaysia itu. Namun begitu, apakah aspirasi
Yang Berhormat Senator, untuk kita sampai ke tahap itu. Mungkin bukan semua orang yang boleh faham. Jadi kita perlu terapkan nilai-nilai murni ni, terutamanya kepada generasi muda. Ya. Konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ini, naratif dan motifnya kena jelas kerana ianya seharus selari dengan kehendak perlembagaan Malaysia dan juga rukun negara kita. Kalau naratif ini tidak jelas, ianya akan hanya menjadi cakap-cakap sahaja dan ianya tidak ada impak kepada pembangunan rancangan Malaysia ke-12. Perkara untuk memahami masyarakat kita pada hari ini, ianya perlu ada satu program advokasi, iaitu kena beri penjelasan kepada masyarakat apa yang kita hendak, apa yang kita ingin capai dalam masa 5 tahun dalam rancangan Malaysia ini. Siapa yang bertanggungjawab, bagaimana kita nak memastikan modal insan yang kita guna pakai sebagai pembangunan sosio-budaya dan ekonomi ini perlu ada kualiti. Untuk menghasilkan modal insan yang berkualiti ini sudah tentu memerlukan satu impak yang lebih baik untuk memastikan tidak ada lagi keteresan, culas di dalam melaksanakan program-program kerajaan. Pemegang taruh juga harus mempunyai amanah dan tanggungjawab kerana kita tidak mahu berapa banyak pun program ataupun belanja yang dikeluarkan oleh kerajaan tetapi tidak ada hasil, tidak ada impaknya. Dan ini menyebabkan seolah-olah kerajaan akan mengalami kerugian kerana kita dah berbelanja begitu banyak tetapi tidak dapat lihat kesan yang baik. Dan yang terakhir, kita harus ingat bahawa kita kena libatkan pelbagai pihak. Bukan saja kerajaan tetapi juga di bidang pihak swasta, orang-orang akademik, orang-orang yang ada kepentingan sebagai pemegang taruh ini. Barulah apa yang kita rancang ini akan menghasilkan kejayaannya, bukan sebagai kerana ada dah rancangan Malaysia pertama sehingga ke-12, kita akan pergi ke rancangan Malaysia ke-13 hanya menjadi rutin di dalam kehidupan kita bernegara. Tetapi masyarakat masih lagi kita tak boleh selesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka. Jadi saya rasa itulah harapan saya, apa yang saya harapkan, apa yang dijelaskan di dalam rancangan Malaysia ke-12 ini boleh memberi impak dan kesan yang positif kepada negara kita. InsyaAllah. Terima kasih, Dato'. Terima kasih. Itulah tadi besar hati saya kerana tetamu kita seorang ahli Dewan Negara iaitu Datuk Jafridin Tan Sudi untuk berkongsi aspirasi beliau mengenai pembangunan modal insan untuk menjadi keluarga Malaysia yang mampan. Terima kasih sekali lagi Yang Berhormat kerana telah sudi bersama kami dan berkongsi beberapa perkara yang mungkin kita terlepas pandang untuk kita sampai ke tahap betul-betul keluarga Malaysia itu. Jadi sekali lagi terima kasih kepada kalian semua kerana telah pun sudi untuk bersama kami di dalam rancangan Janji Temu Bersama RAS. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Assalamualaikum dan jaga diri.